Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. Sebelum daripada kita muzakarah kita Al-Jawahirul Kalamiyah, sama-sama kita baca Al-Fatihah 3 kali, niat hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan keluarga Nabi, ummahatil mukminin dan sekalian para sahabat Nabi, para a'immah dan para alim ulama, para guru-guru kita, dan khusus kepada Syekh Tahir Al-Jazairi. Bukan Syekh Tahir Al-Jazairli. Kalau kitab saya ni dia salah. Dia salah tulis Al-Jazairli. Ada lam ya belakang tu buat Al-Jazairi. Tak ada lam, ya saja je. Kalau hak tabak ni lah. Hak tabak tabak mana ni? Madrasah Manabi'ul Ulum Penanti. Pondok Syekh Jalaluddin Penanti. Baik. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa khususan ila Bulyan ibni Mulkan Nabiullah Khidir alaihi salam wa ila arwahi ahli baitihi wa ummahatil mu'minin wa ashabihi ajma'in wa summa ila arwahi a'immatil mujtahidin wa khususan ila imam Abil Hasan al-Asy'ari wa imam Abil Mansur al-Maturidi wa sadatil asy'ariyah wal maturidiyah wa summa ila arwahi a'immatil mujtahidin madzahibil arba'ah la siyama imamina asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa sadati syafi'iyah wa khususan ila ruhi ta'ifatis sufiyah la siyama Syekh Juni Al-Baghdadi qaddasallahu sirrahu wa Imamil Ghazali wa ila arwahi ulama'ina wa masyayikhina wa khususan ila ruhi Syekh Tahir bin Muhammad Saleh Al-Jazairi wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihim ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Al-Jawahirul Kalamiyah. Beberapa permata-permata intan berlian yang dibangsakan pada ilmu kalam. Itu maksud daripada nama bagi kitab kita ni, fi idahil aqidatil islamiyah, pada menerangkan, pada menyatakan akidah, yakni simpulan aqidatil islamiyah, mana simpulan yang dibangsakan kepada agama kita, yakni Islam.
Jadi kita ni melengkapi di atas 101 soal jawab. 101 soal dan jawapannya di dalam masalah qawaidil iman. Tashtamilu ala mi'ati wa wahidin soalan wa ajwabatiha fi qawaidil iman wa syurutil Islam. Pada masalah kaedah-kaedah iman dan syarat-syarat bagi Islam. Begitu juga wa makna kalimatai tauhidi, dan makna bagi dua kalimah tauhid, wal imani bil malaikati wal kutubi wal rusuli wal yaumil akhiri ilah. Ini adalah kitab kita lah. Dalam kitab tu tak ada dah. Siapa yang mengarang ni? Taklif bagi Syekh Tahir. Syekh Tahir, nama dia penuhnya Syekh Tahir bin Muhammad Saleh bin Ahmad bin Mauhub. Syekh Tahir bin Muhammad Saleh bin Ahmad bin Mauhub As-Sam'uni Al-Jazairi Al-Hasani. Ia keturunan Sayyidina Hasan bin Ali. Jadi termasuk daripada para sayyid, para sadah, para habib jugalah dianya. Lahirnya di Damsyik. Ulida Syekh pada tahun 1268 Hijriah di Damsyik pada bulan Rabiul Akhir. Ulida Syekh sana 1268 bi Damsyik fi syahri Rabiul Akhir minha. Jadi beliau ni bermazhab Maliki wa kana faqihan malikiyan. Dia ni orang faqih dalam mazhab Maliki. Kana rahimahullahu ta'ala imaman 'allamah dhali'an wa mutafanninan daqiqan. Tu gelar dia tu. Jami'an bainal ma'quli wal manqul. Syekh Tahir ni ialah seorang imam yang bersangatan alim, yang luas ilmunya, yang kepelbagaian ilmunya, yang halus ilmu dia, dan menghimpunkan di antara ilmu ma'qul, ilmu yang dibangsakan pada Quran dan hadis, ilmu ma'qul, ilmu yang dikira yang orang panggil ilmu akal. Ma'qul maknanya ilmu akal, manqul tu baru Quran dan sunnah. Dah luwawiyan, orang yang pandai pada bahasa, adiban, orang pandai pada syair-syair, mu'arrikhan, orang pandai pada tarikh sejarah. Itulah orang panggil beberapa orang panggil apa gelaran kepada Syekh Tahir bin Muhammad Saleh Al-Jazairi Al-Hasani. Panjanglah. Dan dia ada banyak lagi kitab-kitab selain daripada kitab hak halus ni. Kitab hak ni untuk mubtadi'in sebenarnya. Nak kata ni. Li talabatil ilmi al-mubtadi'in. Untuk orang menuntut ilmu kelas ibtidaiyah. Mana kelas orang panggil kelas peralihan lah. Kelas peralihan. Berapa banyak kitab dia ni? Ada 33 buah kitab yang dikarang oleh Syekh Tahir. Baik, ada 33 buah kitab Syekh Tahir dia karang dalam pelbagai jenis ilmu, termasuk ilmu bahasa. Ada risalah fil bayan, risalah fil nahwi, risalah wa jadwal fil khututil qadimah wal hadisah. Banyaklah kitab dia ni. Ada kitab Mubtada' Khabar fi Mabadi' Ilmil Asar. Ada Mukhtasar Adab Al-Katib. Macam-macam jenis ilmu, bukan hanya ilmu tauhid saja yang dikarang oleh Syekh Tahir. Itulah beberapa pengenalan tentang Syekh Tahir. Kemudiannya wafat Syekh Tahir ni di Damsyik sebelum daripada Zuhur sedikit, pada hari Isnin 14 daripada bulan Rabiul Akhir pada tahun 1338 Hijriah. Itulah beberapa pengenalan tentang Syekh Tahir Al-Jazairi Al-Hasani.
Baik, kemudiannya kita akan masuk muqaddimatul muallif. Muqaddimah kitab dia ni ringkas sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Muallif memulakan menulis kitab Jawahir Al-Kalamiyah ni dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Alhamdulillah, segala puji itu mustahiqun lillah, hak Allah Ta'ala belaka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan bermula rahmat Allah Ta'ala di atas junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad, wa sallama, dan sejahtera dipohongkan juga supaya Allah Ta'ala tu turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat. Tu orang panggil khabariyah lafzan insya'iyah makna lah tu. Wa sallallahu ala sayyidina, dan merahmatilah oleh Allah Ta'ala di atas junjungan kita. Dah. Tapi dengan makna Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik. Wa ba'du, adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada basmalah dan wassalatu wassalam ala Rasulillah tadi, kemudian daripada mengucapkan bismillah dan hamdalah dan selawat salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahadhihi, maka bermula ini lagi akan daripada ibarat-ibarat yang akan ditulis ni. Fahadhihi ay minal alfaz wal ibarah fi zihnil musannifi al-ati. Al-atiyati. Yang lagi akan datang ni, risalatun, ialah satu risalah. Mana satu lembaran kertas yang sedikit tetapi mengandungi faedah yang sangat besar. Risalah apa tu? Beberapa surat kiriman, mustamilatun, yang melengkapi lah ia risalah ni, alal masailil muhimmati, di atas beberapa banyak masalah yang penting-penting, fi ilmil kalami, di dalam ilmul kalam. Di dalam ilmu kalam. Kenapa dinamakan ilmu ni ilmul kalam? Itu banyak iktibar lah. Setengah daripada ulama kata kenapakah dinamakan ilmu ni ilmul kalam? Kerana ulama-ulama dulu apabila nak berbicara tentang perbahasan di dalam ilmu tauhid ni, dia kata al-kalamu fil khalqi, al-kalamu fil ilahiyati, al-kalamu fil nubuwati, al-kalamu fil khabariyati. Contoh, bermula perbahasan tentang ketuhanan, perbahasan tentang makhluk, perbahasan tentang kenabian. Maka kerana itu dinamakan ilmul kalam, kerana banyak perbahasan, banyak huraian. Setengah ulama kata kenapa dinamakan ilmul kalam? Karenanya ilmu ni yang paling banyak orang panggil yang diperdebatkan pada sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Tu hingga keluarlah beberapa pendapat-pendapat yang menyalahi dengan ahli sunnah wal jamaah, antaranya puak Hasyawiyah, puak Karamiyah, puak Hanabilah, puak Mu'tazilah. Itu beberapa kumpulan yang masyhur dalam perbahasan ilmu kalam, dalam perbahasan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kira-kiranya perbahasan di dalam ni bukanlah orang panggil termasuk dalam ilmu kalam, hanya akidah saja. Tetapi barangkalinya muallif nak bagi tahu bahawasanya ilmu kalam bukan semuanya dikeji, bukan semuanya di tahzir, dipertakutkan oleh ulama. Ada pun ilmu kalam yang dipertakutkan oleh Imam Syafi'i, para a'immah tu, ialah ilmu kalam Mu'tazilah. Itu disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin bagi Imam Ghazali. Sebelum masuk membicarakan tentang akidah, Imam Ghazali terlebih dahulu membawa datang pendapat-pendapat ulama yang memuji ilmu kalam dan yang mencaci ilmu kalam. Maka yang dikehendaki dengan cacian terhadap ilmu kalam tu ialah ilmu kalam Mu'tazilah, bukan ilmu kalam ahli sunnah wal jamaah. Kena ingat baik-baik. Qaribatul ma'khazi lil afhami, dekatlah tempat ambilannya bagi kepahaman. Siapa hok mengaji kitab ni dekatlah, boleh mudah nak faham. Mana gitulah.
Qaribatul ma'khazi lil afhami, dekatlah tempat ambilan bagi segala kepahaman. Maknanya mudah orang panggil kita belajar kitab ni nak jadi kepahal dalam perbahasan ilmu akidah. Ja'altuha, menjadilah olehku ha akan dia ini risalah, ala tariqis su'ali wal jawabi, di atas jalan uslub cara soal dan jawab. Dah soal jawab. Jadi kalau masuk periksa ni mudahlah ni. Kalau soalan hak dalam ni masuk periksa mudahlah ni nak jawab. Faham tak? Kerana ngaji dah. Hak tak hari pondok tu susah lah. Faham tak? Dah. Kenapa? Kerana tak ngaji kitab Jawahirul Kalamiyah. Jadi buat mari dengan soal jawab dah. Jadi mudah ni kalau nak buat soal jawab le periksa pun senang. Ambil soal jawab dalam ni dah. Nah. Hal tu, dan mempermudahlah olehku tu fi ibaratiha, pada ibaratnya, ibarat ini risalah. Mempermudahlah olehku pada ibaratnya. Ibarat dia mudah-mudah ya, tak ada duk payah-payah mana. Ada juga hak takut nak masuk. Kenapa dia kata kitab Arab ni ustaz? Kitab Arab pun huraian ikut Melayu juga. Ni. Bukan kitab Arab huraian ikut Arab apa gerahlah, tak ada siapa yang nak faham lah kita orang Melayu belaka. Wa tasahal tu fi ibaratiha, dan mempermudahlah olehku akan dia mempermudahlah olehku pada ibaratnya ini risalah, tashilan, sebagai mempermudahkan litullabi, bagi sekalian pelajar-pelajar. Habis itu. Itu dia panggil khutbah sebenarnya. Khutbah bagi muallif. Tu khutbah kitab bagi muallif. Kemudian baru dia nak masuk pada al-muqaddimatu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, al-muqaddimatu ay hadhil muqaddimati. Bermula ini ialah satu muqaddimah. Tu hadhil muqaddimatu, bermula ini ialah satu muqaddimah. Pendahuluan. Pendahuluan sini ni pendahuluan bukan muqaddimah bagi ilmu, tidak, tapi muqaddimah muqaddimah bagi iman tu sendiri. Tu cuba tengok. Wa tashtamilu ala salasi masailah, dan melengkapilah di atas segala masalah-masalah, 3 soalan, 3 persoalan. Pertama sing tu soal lah tu, jing tu jawab. Ma makna al-aqidatil islamiyyati, apakah makna bagi akidah Islamiyah, apakah makna bagi akidah yang dibangsakan pada Islam? Jin jawab, al-aqidatul islamiyatu, bermula akidah yang dibangsakan pada Islam itu, ialah al-umuru, beberapa perkara, allati, yang ya'taqiduha, yang dipegangkan akan dia beberapa perkara tadi, ahlul Islam, oleh orang-orang yang memeluk agama Islam. Perkara-perkara yang dipegang, yakni yang dipegang dalam hati lah. Akdun ni maknanya ikat. Tapi ikat tu ikat dalam hati. Tu kinayah daripada kemahnya pegangan tersebut. Nak tafsir lagi apa makna ya'taqidu, yajzimuna bi sihhatiha. Tu putuslah mereka itu. Yajzimu makna putuslah mereka itu. Putus, jazam tu kinayah daripada yakin. Tu kinayah daripada yakin. Yajzimu nabi sihhatiha, yakinlah, mana putus ni, yakinlah dengan sahnya segala perkara tadi. Bisihhatiha, bisihhatil umur tadi lah, sahnya segala perkara tadi. Putus, yakin dengan betul segala benda hak dia pegang tadi. Jadi kalau pegangan dia tu tak putus, kata betul hak dia pegang, kok mana lagu tu? Tuhan adalah hati ada. Ada kok belakang dia ni. Tak putus tu. Ya, kau Tuhan ada. Tak putus.
Ni dak yajzimu nabi sihatiha, mana putuslah mereka itu ahlul Islam, orang memeluk agama Islam dengan betulnya segala perkara hak dia pegang dalam hati tadi tu. Habis itu. Baik, sing soal ma maknal islami, apa makna Islam? Tu Islam mustaq daripada dua. Salama yaslumu silman wa salamatan. Silman wa salamatan. Silmi wassalami. Gitu. Mustaq daripada silmi wassalami. Itu Islam. Tu Islam. Kenapa duk cara Islam tadi ni? Kerana tadi dia sebut Islamiyah. Mana akidah pegangan yang dibangsa pada Islam. Jadi Islam yang disebut di sini ni ialah Islam nama bagi agama ni. Bukan Islam rukun bagi agama. Tu ada beza ke? Ada bezalah. Islam rukun bagi agama tu, hak tu mengucap dengan syahadat, semaya 5 waktu, gapo lagi? Puasa bulan Ramadan, lepas tu keluar zakat. Lepas tu apa lagi? Fawahim. Menunaikan haji. Itu orang panggil Islam rukun bagi agama. Ni Islam nama bagi agama ni. Jin jawab, al-islamu, bermula Islam, huwal iqraru bil lisani, ialah ikrar dengan lidah. Ikrar apa? Ai syahadatani lah, ai binutqi syahadatani, maknanya dengan menuturkan dua kalimah syahadat. Mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu orang panggil iqraru bil lisan. Wa tasdiqu bil qalbi, dan membenarkan dengan hati. Tu membenar dengan hati apa? Bi anna jami'a ma jaa bihi, dengan bahawasanya sekalian barang yang telah datanglah bihi dengan dia, dengan ma tadi tu, dengan barang tadi tu, Nabi Yuna, oleh Nabi kita. Siapa Nabi kita tu? Nabi Yuna, badar kata Nabi Yuna, Muhammadun, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membenar dengan hati tu hakun, sebenar, wasidkun, benar. Sebenar dan benar. Dah, sebenar dan benar. Jadi kelihatannya di sini Syekh kitanya, Syekh Tahir Jazairi ni menghipungkan iman dan Islam tu dalam satu takrif. Jama'a Syekh Tahir Al-Jazairi al-iman wal Islam fi ta'rif wahidin. Kenapa tu? Wala'allahu, barangkalinya, yuridu bihadza ta'rifi, menghendakilah oleh nazim, oleh syekh, oleh muallif, dengan ini ta'rif, menghendaki apa? Bayanun ma yaj'alu insan dakhilan fi adadil muslimina islaman yudkhiluhumul jannata. Gitu. Barangkalinya Syekh Tahir ni menghendaki menyatakan perkara yang menjadikan manusia itu termasuk di dalam bilangan-bilangan kaum muslimin menjadi Islam dan dimasukkan mereka itu pada syurga. Mana? Iaitu wa bayanu zalika bitasdiqil mazkuri bi syartin nutqi bisyahadataini. Jadi nak menjadikan seorang itu termasuk di kalangan orang Islam, mesti kena mengucap dua kalimah syahadat. Disyarat bi syartin nutqi bisyahadatain, disyaratkan dengan menutur dua kalimah syahadat. Adapun nak masuk syurga, itu orang panggil semata-mata tasdiqu fil qalbi. Membenarkan dalam hati. Itu beriman dah. Mutlaqut tasdiq, semata-mata membenar, mukmin dah. Mukmin fil akhirah. Lepas tu apa tak menutur dengan kalimah syahadat? Tu tengok dia mampu ke tak mampu. Mungkin tertegah ke lagu mana kau nak isytihad, nak menutur dua kalimah syahadat. Takut dibunuh ke lagu mana. Maka orang tu sah mukmin akhirat. Faham tak? Masuk syurga. Tapi di dunia ni kira Islam tak? Tak.
Kufur di dunia, mukmin akhirat. Maka barangkalinya Syekh Tahir Al-Jazairi ni menghipungkan definisi iman dan Islam dalam satu tarikh ni, kerana nak menyatakan perkara yang menjadikan manusia itu termasuk di dalam bilangan orang Islam. Dan menjadi Islam dunia akhirat. Itu maksud sini. Nah, itu apa? Tasdik disyaratkan serta dengan 2 kalimah syahadat dituturkan pada lidah. Begitulah. Kita tanggung itulah. Karena kalau kita kira iman tu at-tasdiqu fil qalbi faqat. Membenarkan dengan hati semata-mata. Itulah orang panggil hakikat bagi iman. Adapun ikrar bil lisan tu orang panggil syarat untuk diperlakukan hukum hakam Islam ke atas diri seorang di dunia. Gitu. Hadis itu sing soal ma arkanul aqidatil islamiyati. Apakah ia rukun-rukun bagi akidah yang dibangsakan pada Islam? Rukun-rukun sini ay asasuha, teras-terasnya. Itu. Tu ay asasuha, teras-terasnya. Nah, teras-teras bagi akidah yang dibangsakan pada Islam. Jing jawab, arkanul aqidatil islamiyati sittatu asya'a. Bermula rukun-rukun bagi akidah yang dibangsa pada Islam itu 6 segala sesuatu. Reti mana ni? Faham pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sa'ala Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil iman. Telah menanya oleh Jibril akan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Tapi tak sebutlah rukun situ. Kenapa ulama kita kata rukun? Ini supaya kita faham kata bahawasanya 6 ni tolak 1 kosong. Faham tak? Rukun di dalam iman, rukun dalam bab akidah, ini rukun dengan makna istilahi. Apa? Ma yatawaqqafu sihhatus syai'. Perkara yang terhenti dengan dia oleh sah sesuatu. Bahkan dia tu diri bagi sesuatu tu dah. Itu dia panggil rukun. Faham tak? Ia tak sama dengan rukun Islam. Sebab tu bila ditanya oleh Jibril akan Nabi tentang apakah Islam, Nabi pun jawab juga. Mengucapkan syahadat, semaya 5 waktu, puasa bulan Ramadan, 5 perkara. Ulama pun sebut rukun Islam 5. Tapi rukun situ tu apa makna? Rukun dengan makna asya'ul azim ataupun syai'un azim, perkara yang besar-besar dalam Islam. Orang panggil rukun dengan makna lughah. Rukun dengan makna lughawi. Jadi dalam hadis Nabi sendiri tak sebut rukun. Tak ada Nabi kata arkanul imani sittatu. Ni. Bermula rukun-rukun bagi iman itu 6. Ada tak? Tak ada lah hadis itu. Pas apa sebut rukun-rukun ni? Ulama. Supaya kita reti beza. Beza apa? Rukun iman tolak 1 kosong. Rukun Islam tidak beramal 1 pun tetap Islam. Tak beramal jangan tolak. Kalau tolak kosong tak? Faham tak tu? Bukan rukun Islam tolak 1 Islam lagi tak? Tolak 1 pun kufur. Kerana itu termasuk ma'ulima minad dini bid darurah. Ma'ulima minad dini bid darurah. Baik. Apakah 6 tu? Wahia dan ia. Tengok di kitab tu. Apa dia tengok? Mana kitabmu hilang itu? Kena pergi ayat ke dia tu, suruh tukar. Patut tu tengok jenguk kitab ke apa? Wahia, sebab tu kena cek dulu sebelum nak mula kelas. 2 minggu dah weh. Wahia dan ia rukun, ia 6 tu. Wahia dan ia sitat tu tadi tu. 6 tadi tu apa? Pertamanya al-imanu billah, percaya beriman dengan Allah. Wal imanu bil malaikati, wal imanu bil malaikatihi, percaya dan beriman dengan para malaikatnya Allah. Wal imanu bi kutubihi, percaya dan beriman dengan segala kitab-kitabnya Allah. Wal imanu bi rusulihi,
percaya dan beriman dengan segala utusan-utusannya Allah. Wal imanu bil yaumil akhiri, percaya dan beriman dengan adanya hari akhir. Wal imanu bil qadari, dan percaya serta beriman dengan ada orang panggil qadar, ketetapan daripada Allah Ta'ala. Tu jelas lah dalam Quran buduk sebut. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Tu dalam ayat surah Baqarah tu. Tu amanar rasulu, telah berimanlah oleh Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, bima unzila ilaihi, dengan barang yang telah diturunkan kepadanya, mir rabbihi, daripada Tuhannya, wal mu'minuna, dan telah beriman juga oleh orang beriman. Kullun amana billah. Beriman, tiap-tiap semua tadi tu beriman dengan Allah, wa malaikatihi, para malaikatnya Allah, wa kutubihi wa rusulihi. Dalam ayat tu sekat rusulih ya. Lepas tu pas mana? Al-yaumil akhir. Qadar ada tu. Tu dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih. Hei orang beriman, berimanlah oleh kalian dengan Allah dan Rasul. Ni orang panggil ayat ni lah dalil kata wajib kita kena ngaji ilmu usuluddin. Walaupun kita tu mukmin dah, tetap lagi diperintah oleh Allah Ta'ala suruh kita mukmin pula. Artinya iman yang pertama tu iman ijmalian. Iman yang kedua tu imanun tafsilian. Tu iman yang pertama imanun tafsilian, imanun ijmalian. Yang kedua tu imanun tafsiliyun. Itu. Tu hei orang beriman, berimanlah oleh kalian dengan Allah dan Rasul. Allah panggil ayat ni takmilul kamil. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan berimanlah oleh kalian dengan kitab yang dia telah diturunkan di atas rasulnya, ini Muhammad SAW. Wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan beriman juga dengan segala kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala min qablu, sebelum daripada kitab Nabi kita Muhammad SAW, iaitu Al-Quran diturunkan. Kalau gitu Tuhan kata, wa man yakfur billahi, barang siapa yang kufur dengan Allah, satu, wa malaikatihi, dan kufur dengan para malaikat Allah, wa kutubihi, kufur dengan segala kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan kufur dengan segala utusan-utusan Allah, wal yaumil akhiri, dan kufur dengan adanya hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka benar sesungguhnya sesaklah orang tersebut, akan sebagai sesak yang jauhlah seorang tersebut daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam Qurannya sabit 5 disebut ke orang panggil arkanul akidah, arkanul iman. Kemudiannya ulama ambil di hadis Nabi itulah. Ada lagi orang panggil beriman dengan qadar. Habis itu. Baik. Kemudiannya kita masuk al-mabhasul awwaluh. Perbahasan yang pertama. Poin yang pertama. Perbicaraan yang pertama. Fil imani, pada menyatakan fi bayanil imani, pada menyatakan kepercayaan billah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nombor satu soalannya, soal kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala ijmalan, bagaimanakah beriman dengan Allah Ta'ala dengan secara ijmalan. Apa secara ijmal? Ay min ghairi tafsilin wa tawassu'in wa syarhin. Begitu. Mana ijmal ni, mana min ghairi tafsilin, daripada ketiadaan huraian satu persatu, wa tawassu'in, dan daripada ketiadaan berluas-luasan perbahasan, wa syarhin, dan daripada ketiadaan menjelaskan satu persatu. Itu makna ijmal. Artinya secara jumlah, secara borong. Ini isyarat kata bahawasanya wajib dulu kita beriman dengan secara ijmal. Jadi iman itu ada dua lah. Iman ijmaliyun,
Dan iman tafsiliyah. Baik. Jin jawab, bermula jawabnya ialah huwa, ialah iman ijmali tu. Huwa, iman ijmali tu ialah an-na'taqidah. Ialah bahawa berpeganglah kita dalam hati kita annallaha subhanahu wa ta'ala, akan bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu muttasifun, bersifatlah ia bijami'i sifatil kamali. Bersifatlah ia Allah Ta'ala dengan sekalian sifat-sifat kesempurnaan. Tu sifat-sifat kesempurnaan yang melayakkan zatnya disembah. Itu lah. Sifat-sifat kesempurnaan di Tuhan, bukan sempurna di kita dak. Kalau di kita tu kita anggap sempurna tu, belum tentu di Tuhan tu sempurna. Tahu tak? Sempurna di Tuhan. Di kita tu tak ada anak sempurna tak? Sempurna? Tak sempurna. Di Tuhan sempurna tak? Sempurna. Di Tuhan, di kita tak ada bini sempurna tak? Sempurna tak ada bini? Tak sempurna. Di Tuhan sempurna. Di kita tak ada mampak sempurna tak? Sempurna tak? Tak ada mampak. Tak ada lagi kita tu. Berapa lah tak ada? Royak ke dia nak tak yak pun saling balik tu. Nah. Di kita tak ada mampak sempurna tak? Tak sempurna. Di Tuhan tak ada mampak sempurna? Sempurna. Gitu. Jadi kamal sini bijami sifatil kamali, dengan sekalian sifat-sifat yang kesempurnaan, mana sempurna di Tuhan, bukan di kita. Arti sempurna di Tuhan, kesempurnaan melayakkan zatnya disembah. Gitu tu. Jadi Allah Ta'ala tu jami'un li jami'i ma'ani asma'illahil husna wa sifatil ulya. Allah tu yang menghimpunkan bagi segala makna-makna nama-nama Allah yang elok-elok, yang baik-baik, dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, yang maha mulia. Itu lagi akan datang dinyatakan secara persatu, secara tafsili. Habis. Wa munazzahun, dan tersucilah ia Allah. Tu an jami'i sifatin nuqsani. Tu daripada dah. Wa munazzahun, dan tersucilah ia Allah tu daripada sekalian sifat-sifat kekurangan. Sebanyak mana sifat kekurangan tu dak belaka di zat Tuhan. Sebanyak mana sifat kesempurnaan yang melayakkan zatnya disembah, itulah sifat Tuhan. Berapa? Tuhan je hak tahu berapa banyak ke sifat kesempurnaan dia. Tu secara ijma wajib dulu kita i'tikad lagu tu. Jangan orang tanya sifat Tuhan ada berapa, 20 je, tak banyak pun. Itu ni. Sifat Tuhan tu banyak, tak boleh nak hingga. Tu betul lagu mana i'tikadnya? I'tikadnya tiap-tiap sifat yang menunjukkan zat Tuhan tu sempurna, itulah sifat Tuhan. Berapa banyak ke sifat dia? Allah Tuhan lah yang maha tahu. Dan tentu tidak dia bersifat dengan segala sifat kekurangan. Kekurangan hak tak melayakkan zatnya disembah tu, banyak mana hak tidak ada di zat dia, hak tak ada di zat dia, hak tersuci daripada zat dia tu. Tuhan juga hak maha mengetahui. Dalilnya Allah ni tu. Habis itu. Sing soal kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala tafsilan. Tu. Bagaimanakah beriman dengan Allah Ta'ala secara tafsil? Tafsilan, apa makna tafsilan? Iaitu ma'atabyinin wa tafri'in wa taksimin wa tanwi'in. Begitu. Makna tafsir ni ala sabili tafsir ni ai ma'atabyinin, serta penghuraian, kenyataan, wa tafri'in, mana serta mempelbagaikan cabang-cabang masalah, wa taksimin, serta dengan pembahagian kategori sifat, wa tanwi'in, dan segala bagai-bagai cabang-cabang nauk-nauk. Itu makna tafsir. Lagu mana beriman dengan Allah Ta'ala secara satu persatu, seka-seka, laik, sebutir-sebutir. Gitu lah. Jin jawab.
Bukan jin jawab. Kita syekh lah jawab. Jin itu maknanya jawab. Bermula jawab. Huwa, ialah secara tafsir ni, iman secara tafsir ni, an-na'taqidah, bahawasanya kita berpegang dalam hati kita, annallaha subhanahu wa ta'ala, akan bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala mausufun, ialah zat yang bersifat. Mausufun iaitu zat yang bersifat, bil wujudi dengan ada, wal qidami dengan sedia, wal baqai dengan kekal, wal mukhalafati lil hawadithi dengan tak serupa zatnya dan segala sifat-sifatnya akan yang baru-baru, wal qiyami bi nafsihi, dan adanya bahasa zat, wal wahdaniyati, tak berbilai pada zat, pada sifat, pada segala perbuatan, wal hayati. Ya bila hayat dulu sini. Nak isyarat kata Syekh Tauhid ni ulama kalam ni. Sebab tu kata dia jami' bainal manqul wal ma'qul. Wal ilmi, sifat pengetahuan, wal qudrati, sifat berkuasa, wal iradati, sifat penentu, was sam'i, dan sifat pendengar, wal basari, dan sifat pelihat, wal kalami, dan sifat berkata, wa annahu, dan bahawasanya Allah tu hayyun, hidup, zat yang maha hidup, alimun, zat yang maha mengetahui, qadirun, zat yang maha berkuasa, muridun, zat yang maha menentu, sami'un, zat yang maha mendengar, basirun, zat yang maha melihat, mutakallimun, dan zat yang maha berkata-kata. Ini kita terjemah ni dengan secara zahir lafazah, tapi makna yang dikehendaki sebenarnya hayyun tu aizatun muttasifatun bil hayati. Itu maksud sebenarnya. Maka kerana itulah dalam perbahasan sifat kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, itu bukan nak zat Allah Ta'ala yang maha berkuasa tak, tapi nak keadaannya zat Allah Ta'ala yang empunya sifat berkuasa, keadaan zatnya Allah Ta'ala yang empunya sifat perhidup, keadaan zatnya Allah Ta'ala yang empunya sifat penentu. Gitu maknanya. Kerana kalau hayyun, alimun, qadirun, dengan mana zat, hak tu Mu'tazilah dah engkar. Bahkan ijma' kalau engkar tu kufur. Faham tak? Dah. Jadi hak perbahasan dalam sifat-sifat Allah Ta'ala ni nak disifat, bukan nak di zat semata-mata, tidak. Kerana zat tak nak cakap dah. Dah, memang dah. Lazim daripada zat tu bersifat qudrat, maka zat tu qadirun lah. Zat tu zat yang maha berkuasa. Dah. Baik, habis itu. Sing so'ah. Nak menyata sosa lah. Tadi dia sebut dah secara serepok. Ya bila dulu. Ya bila sifat 20 tu serepok dulu. Daripada sifat 20 itulah terbahagi kepada 4 bahagian. Mana? Kismul awalnya sifatun nafsiyah. Mana? Sifatun nafsiyah tu wujud sa. Sifatun salbiyah tu mana? Iaitu qidam baqo' mukhalafah qiyamu binafsih wadaniyah. Kemudian qismus salisu iaitu sifatul ma'ani, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Kemudiannya qismur rabi' iaitu sifatul ma'nawiyatu. Apa? Kaunuhu qadiran, bukan qadiran. Qadirun tu zat. Kaunuhu qadir. Kaunuhu qadiran tu naknya kaunuhu tu. Kemudian qadiran tu bermakna muttasifatun bil qudrati. Itu nak. Bukan zatun. Bukan zatun qadirun saja, tidak. Kita akan syarah nanti siapa di sifat maknawiyah. Habis itu. Kemudian dia menyatakan sing soal kaifal i'tiqadu bil wujudi lillahi ta'ala. Bagaimanakah pegangan kita dengan ada bagi Allah Ta'ala? Tu ada tu kerana kita nak pegang Allah tu ada. Gitu. Sebelum tu kita mari dulu ada tu berapa? Al wujudu, bermula ada tu huwa, ialah ma la tuqalu zat. Barang tidak boleh diakalkan akan zat. Tu ma la tuqalu zat. Barang yang tidak boleh diakalkan akan zat. Wala tatahaqqaqu bidunihi, dan tidak cerak zat tu tanpa ada. Itu orang panggil ada. Ada tu apa?
Ada tu kena ke benda hak akal kita tak tak boleh reti zat satu benda, dan tak boleh nak cerak zat benda tu tanpa barang tadi, tanpa ada tadi lah. Itu orang panggil ada. Gapo dia ada tu? Ada tu berkhilaf lah antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kata Asy'ariyah ada tu umurun i'tibariyah, perkara hak dikira-kira pada akal saja. Ada tu perkara yang dikira-kira pada akal saja. Ada tu tak ada. Deh. Akal tu tak akal pula dah. Ada tu tak ada. Faham tak? Tu. Itu kata yang Asy'ariyah. Maturidiyah kata tak. Ada tu bukan amrun i'tibariyah, bukan hanya semata-mata sungguh dalam kepala otak kita saja tak. Bahkan amrun khariji. Amrun khariji, mana perkara yang sungguh pada luar kepala otak kita. Dah. Apa dia panggil? Al-halun nafsiyah, kelakuan yang dibangsa pada satu diri. Itu dia panggil di sisi Maturidiyah. Lagu mana kelakuan yang dibangsa kepada satu diri? Mana satu kelakuan ada ni ialah satu kelakuan yang tak naik sampai tahap ada betul-betul ada tu, dan tak turun sampai tahap tak ada betul-betul. Menengahi antara ada dengan tak ada. Tapi sabit bagi zat, selama mana ada zat, dikarenakan ada zat, tidak dikarenakan sesuatu gitu. Tidak dikarenakan dengan sesuatu kerana gitu. Betul tak? Betul tak? Gini? Tidak dikarenakan dengan sesuatu kerana gitu. Supaya terkeluarlah orang panggil definisi maknawi, halun maknawiyah. Baik, kita tengok dulu jawapan dia lagu mana. Huwa jing bermula jawab ialah beriman dengan ada bagi Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala lagu mana kita percaya, kita i'tikad, kita peganglah hati. Huwa ialah an-na'taqida, bahawa kita berpegang adalah hati kita, annallaha ta'ala, akan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maujudun, ialah yang ada. Sebut maujud isim maf'ul tapi naknya isim fa'il. Jangan kata yang diada-adakan, jangan. Nama maujud dong. Mana Tuhan pun yang diadakan juga bukan. Maujudun dengan mana wujud. Gitu. Allah tu ada. Gitu. Sebut maujud tapi nak mana wujud. Min itlaqil ismil maf'ul wa iradatil ismil fa'ili. Dah. Sebut isim maf'ul tapi naknya ialah isim fa'il. Gitu. Baik, wa anna wujudahu ta'ala, dan bahawasanya adanya Allah Ta'ala bizatihi. Ada Allah Ta'ala tu zatnya. Ada Allah Ta'ala tu dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Kan kata ping ada sendiri dekat sini. Mana ada tu ada sengoti. Gitu. Bahasa zati. Wujud zati. Wujud zati. Mana wa anna wujudahu bizatihi. Maknanya apa? Wujud Allah Ta'ala tu wujud bahasa zati. Bukan wujud majazi. Bukan wujud apa? Yang diwujudkan. Wujud Allah Ta'ala tu wujud bahasa zat. Bahasa zat dia dah. Laisa biwasitah, tu tafsir dia. Laisa biwasitati syai'in, tidak dengan perantaraan sesuatu. Tidak dengan perantaraan sesuatu. Ta'rif wujud sekali lagi. Ta'rif wujud ni mala tuqalu zat. Tu orang panggil wujud-wujud ni barang yang tidak dapat diakalkan akan zat. Wala tatahaqqaqu bidunihi, dan tidak boleh dicerakkan zat, tidak boleh ditahqiq. Tahaqqaqu tu maknanya tidak boleh dicerak. Tahqiq tidak boleh dicerak. Cerak ni apa maksud? Yakin lah tu ni. Tidak boleh diyakini zat tu bidunihi, tanpanya tanpa ada. Jadi kalau tak ada, kalau orang panggil apa? Kalau ada tu tidak nak terang kalau ada tu tidak boleh direti, maka zat tu tak reti kita. Gitu lah. Kalau kita tak boleh nak reti ada, maka tak ada lah zat. Ya boleh kita reti kata zat tu ada kerana kita reti ada. Itu.
Ada sendiri tu tak ada di dalam Quran. Ni dia kata ilmu ma'kul ni. Cuba kita tengok dalam Quran ada tak? Allah Taala kata innallaha ta'ala yattasifu bil wujudi. Ada tak? Sesungguhnya Allah Taala tu bersifat dengan ada, tak ada. Tak ada dalam Quran sebut lagu tu. Tapi banyak sifat lain tu. Nah, innallaha alimun bidzati sudur, innallaha khabirum bima ta'malun, innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha bikulli syai'in alim. Oh, banyak. Sifat-sifat lain tu banyak. Nah, tapi nak cerita kata Tuhan ada tu tak ada dalam Quran. Ni. Wujud kalimah wujud sebutin. Inilah. Bijaknya orang panggil ulama ahli sunnah wal jamaah. Sebelum dibicarakan sifat-sifat lain, biar kita tahakkuk, kita cerak, yakin dulu Allah tu ada ke tak? Itu. Tu maka biar kita yakin kata Allah tu zatun wajibul wujudi. Zat yang wajib ada. Bukan mungkinul wujud. Bukan jaizul wujud. Bukan harus ada. Nah, bukan harus ada. Bila harus ada, harus tiada. Maka Allah Ta'ala zat yang mesti ada. Tak terima nak kata tak ada. Gitu. Ada dia tu ada bahasa zati, ada sengati. Nah, bukan ada yang diada-adakan. Macam kita ni ada kerana diadakan oleh yang maha ada. Sebelum daripada kata ada tu ada. Kita ni ada kerana diadakan oleh yang maha ada. Sebelum daripada kata ada tu ada. Nah, dan kita dapat tahu, dapat reti ada dan tiada kerana ada yang maha ada. Kalau tidak ada yang maha ada, maka kita pun tak reti ada dan tiada. Nah, bahkan tiada kita pada azali tu wajib. Dah wajib. Tu. Nampak tak? Itu dia panggil ada. Jadi ada tu, dia ada tu apakah benda? Tu termasuk daripada furu'ul aqaid. Hak wajib kita pegangnya. Nak usulul aqaid, Tuhan zat yang mesti ada, tak terima nak kata tak ada. Dah. Ada dia tu ada bahasa zati, bukan ada yang diadakan pada yang diadakan oleh zat yang lain, bukan. Kalau ada tu diadakan oleh zat yang lain, berarti ada dia tu ada majazi. Pinjaman saja. Nah, tu. Habis itu. Maka kerana itulah di pandangan batin orang sufi, di pandangan hati orang sufi, ini nak cerita wahdatul wujud. Nah, itu ni. Wahdatul wujud tu dengan makna wahdatul syuhud sebenarnya. Bukanlah satu akidah yang dipegangi dengan hulul dan ittihad. Bukanlah dipegangi oleh ulama-ulama tasawuf dengan bahawasanya Allah tu menyerap masuk dalam sekalian makhluk ataupun bersatu dengan makhluk. Allah ialah makhluk, makhluk ialah Allah. Bukan. Cuma dipandang batin hati orang sufi, apabila kita ada tu orang panggil ada majazi, ada bahasa pinjam, ada kita tu mungkinul wujud, ada yang dikapit dengan dua tak ada. Mana? Tak ada yang dahulu dan tak ada lagi akal. Bila-bila ada ni pun terima nak kata tak ada. Maka sekira-kira pandangan batin hakikat orang-orang sufi, makhluk ni tak ada. Bukan ada sengerti. Kalau ada sengerti jadi saufastaiyah pula. Jadi fuq falasifah pula. Kata ni. Fuq falasifah, fuq saufastaiyah, makhluk ni tak ada. Tak ada sengerti. Patut kita nampak tengok khayalan saja. Itulah air tu. Jangan waktu kaya tu. Nah, itu saufastaiyah. Adapun fafak sufi bukan gitu. Sebab itulah hak kita masuk dalam Facebook tu kan. Hak Syekh Kamaluddin. Apa? Sidi Kamaluddin. Dia sebut lagi apa? Syekh Abdul Wahab Sya'rani yo nakal perkataan Sidi Syekh Afdaluddin, bukan Kamaluddin. Kamaluddin tu hak cerita Sultan Abdul Hamid Asani tu dah tu ni. Itu Kamaluddin Pasha. Ni dak Sidi Afdaluddin. Dia sebut bahawasanya perkataan ahlul hakikah ni banyak diperjalani di atas kaedah Mu'tazilah dan falasifah. Ingat ada kidih. Kidih tolong tulis dia. Lihat ni.
Banyak diperjalani di atas kaedah-kaedah falasifah Mu'tazilah. Tetapi sayugia bagi orang berakal, jangan terus mentahmah orang-orang sufi gitu, jangan. Hanya semata-mata disandarkan perkataan-perkataan sufi itu kepada falasifah dengan kaum Mu'tazilah, terus kita kata ni tasawuf falasafi ni. Tak, jangan gitu. Maka kena ditilik kepada adillah atau istidlal dia kok mana. Murak dia, maksud dia kok mana je kehendak. Macam tadilah orang sufi ni dia tengok sesuatu dia kata tak ada, makhluk ni tak ada, yang ada hanya Allah Ta'ala. Itu jadi tidak ada yang ada melainkan Allah. Dah. Tidak ada yang ada melainkan Allah. Itu jadi wujud. Wahdatul wujud tu satu yang ada. Wahdatul wujud mana satu yang ada. Lepas tu makhluk ni sekira-kira pandang batin hati orang tasawuf, bukan i'tiqad orang sufi dah. Mana musyahadah. Sebab itulah wahdatul syuhud dengan wahdatul wujud ni hanya istilah saja beza. Makna kehendak Allah ya. Orang tutup guru kita menjalani dengan wahdatul wujud pun makna je kalau hurai nak wahdatul syuhud ke. Ulama yang tak suka dengan istilah wahdatul wujud, yang nak dengan wahdatul wujud sama ke. Maknanya istilah tu sama 50% lah. Nak sebut je lain-lain. Makna kehendak Allah. Dah bukan satu ilmu wahdatul wujud ni. Dah apa tak lagi akidah, kau lagi sangat jauh. Ilmu budak lagi ke akidah. Nah, pada apa wahdatul wujud ni? Satu perasaan yang dialami oleh orang-orang sufi, orang tasawuf, siapa di makam dia tu lah. Dah. Tu maka sebab tu jangan kita gaduh tolak lah. Dah. Hak moleknya kita tawakuf. Maknanya apa? Terima budak, tolak budak. Kenapa kita tak boleh terima? Kerana kita tak faham. Jangan kita terima benda kita tak faham. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan mu terima apa benda mu tak faham, tak ada ilmu, jangan. Jangan pula kita tolak terus. Jadi kafir terus. Kafir pula ulama-ulama habis, jangan. Lepas tu tawakuf. Kata saya tak faham ni murak dia orang sufi, kena tanya orang sufi. Imam Ahmad bin Hanbal tu kalau orang tanya dia soalan berkaitan orang sufi, tak jawab. Dia pergi heret ke orang sufi, Abu Hamzah. Dia kata, "Hei orang sufi, gapo mu nak jawab soalan ni?" Dia bukan biasa jawab muka saya imam kan ni. Bukan lagu tu dia ni. Kerana likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqal. Gitu kaedah dia. Baik, habis itu. Wa anna wujudahu, dan bahawasanya adanya Allah Ta'ala tu wajibun, ialah mesti. Apa makna wajib sini? La yutasawwaru fil aqli adamuhu. Maknanya tak terima dengan akal kita nak kata tak ada. Maknanya benda tentu sungguh. Ada Allah ni benda tentu sungguh. Tak terima nak kata tak ada. Tak terima nak kata tidak. La yumkinu an yalhaqahu adamun. La yumkinu, dan tidak mungkin oleh bahawa yalhaqahu akan berhubunglah ia Allah Ta'ala tu adamun, oleh tiada. Tak mungkin. Tu tak mungkin. Oleh bahawa berhubunglah akan dia Allah Ta'ala tu oleh tiada. Tak mungkin sekali-kali berhubung dengan tiada. Ada pun kita ada kita, mungkin tak berhubung dengan tiada? Mungkin. Bahkan Adam dulu, Adam musabik tu wajib dah. Wajib cerak dah, kita dulu tak ada. Bila kita diadakan oleh yang maha ada, yang mana yang maha ada tu ada sebelum daripada kata ada tu ada. Kerana dia mengadakan kita tu lah kita dapat reti ada dan tiada. Kalau tanpa yang maha ada, maka kita tak reti ada dan tiada. Tak ni. Ada kita ni yang diada-ada oleh Allah Ta'ala ni. Berhubung dengan tiada. Artinya ada kita tu mungkinul wujud. Kenapa? Berhubung dengan tiada. Mana? Dulunya tak ada, lagi akal pun akal tak ada, dan belai-belai ada, sambil-sambil ada ni pun terima nak kata tak ada. Jadi orang panggil sabik tiada di kita ni tiga. Adamus sabik, tidak ada yang dahulu. Adamul lahiq, mana ada yang dihubungi oleh tiada. Kemudiannya adamul hal, tambah satu lagi. Adamul hal, mana? Tak ada yang sekarang. Terima tak? Terima nak kata tak ada sekarang. Kita duduk Sungai Buloh, di Kelantan orang tanya ada ke tak? Ada. Tu. Macam ni. Tu. Main Jawa duk mana? Tak ada lagi kebun. Terima nak kata tak ada. Habis itu. Kemudiannya dia tanya pula sing soal. Habis dah deh.
Kemudian dalil tak ayat sini dalil. Tambah sendiri. Ad-dalilu ala wujudillahi ta'ala. Bermula dalil yang menunjukkan mesti ada Allah Ta'ala. Menunjukkan mesti ada Allah Ta'ala dan tentu tidak tiada Allah Ta'ala. Gitulah. Terheret reti selalu dah. Kerana akidah ni dia orang panggil hak balik wajib kena i'tiqad dengan wujud, hak balik mustahil kena i'tiqad dengan istihalah. Ad-dalilu ala wujudillahi ta'ala, bermula dalil yang menunjukkan mesti ada Allah Ta'ala dan tentu tidak tiada Allah Ta'ala. Wujudu hazal alami. Ialah ada ini alam. Ada ini alam ni al-mustamili, yang melengkapilah ia alam ni ala hadhihi sifatil ajibati, di atas segala ini sifat-sifat yang mencengangkan akal. Wal khasaisil gharibati, dan segala ketentuan-ketentuan yang ajaib, yang gharib, yang asing-asing, yang pelik-pelik. Tuh. Wa nizamil badi'i, dan peraturan yang apa? Yang indah lah badi' ni. Mana yang indah? Ni alam ni lah. Hazil kainat ni. Hazal alam ni. Dalil ni lah yang menunjuk. Sebab itulah kalau dalam kitab Syekh apa tu? Kitab saya duduk baca tu, kitab apa tu? Allah Al-Jamalud Dayani Alal Jalal Ad-Dawani tu. Dia sebut apa? Pengetahuan tentang makhluk ini baru ni. Ialah teras bagi agama. Gitu. Teras bagi agama. Tak tahu kata alai ni baharu, alai ni dia berat orang ni. Semaya beruana je kat sini. Teras bagi agama. Mana mengenal makhluk ni, dicipta, dijadi, ditakdir. Ini orang panggil teras yang besar, pokok dalam agama. Nanti kita bawa ibarat je esok. Tak ingat lah, kena tengok dalam kitab lah. Sedap tu. Habis itu. Lagi kena tahu dalil. Kalau tak tahu dalil, takut kita tu termasuk daripada Muqallid. Muqallid ni masih diselisih pendapat oleh ulama, sah tak sah iman dia. Habis itu. Sing soal kaifal i'tiqadu bil qidami lillahi subhanahu wa ta'ala. Soalan yang seterusnya ialah bagaimanakah i'tiqad, pegangan kita dengan sedia bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna al-qidamu? Al-qidamu, bubuh arif dulu. Al-qidamu huwa, bermula qidam tu ialah ada muftitahil wujudi, ketiadaan pembukaan bagi ada. Ada muftitahil wujudi, ketiadaan pembukaan bagi ada. Ataupun dengan ibarat yang lain, wabi ibaratin ukhra, dengan ibarat yang lain pula ialah al-qidamu tu, kidam-kidam ni adamu awaliyatil wujudi. Itu ketiadaan bangsa permulaan bagi ada. Tu ketiadaan bangsa permulaan bagi ada. Ataupun la awwala li wujudihi, tidak ada permulaan bagi adanya Allah Ta'ala. Maka sebab itulah kau yang jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dengan Maturidiyah, membela ke kidam dan baqa ni dalam sifat salbiyah. Ada pun Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri dengan mengikut bagi gurunya Ibnul Kullabi, membilangkan akidah dan baqa ni termasuk sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Jangan pula kita kata menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Itu orang panggil termasuk furu'ul aqaid juga tu. Termasuk daripada cabang-cabang pegangan, bukan usulul aqaid. Mana mengkategori ke sifat tu ma'ani ke ma'nawiyah ke salbiyah ke tak. Dia mengikut orang panggil apa dia panggil? Munasabah. Iktibar dia hak munasabah. Jadi jumhur ulama Asy'ariyah Maturidiyah kata qidam dan baqa ni masuk dalam salbiyah kerana makna dia tu munasabah. Makna itu apa? Tadi la awwala li wujudihi. Ada muftitahil wujudi.
Nah, adamu awwaliyatil wujudi la awwala li wujudi. Tu tengok. Ketiadaan, tidak ada. Jadi reti kok tidak, reti kok tak ada. Faham tak? Jadi munasabah lah salbiyah tu dengan mana? Apa? Insilab. Faham tak? Salaba yaslubu salban. Maknanya apa? Nafayan fi nafian. Dengan mana? Intifa, ternafi. Insilab, ternafi. Mana? Reti kok ternafi. Jadi makna kidam dan bakak ni reti kok ternafi. Tidak ada akhir bagi ada, tidak ada awal. Tapi Imam Bahasa Asy'ari sendiri, salah satu daripada qaul dia, kerana mengikut bagi guru dia Ibn Qullab, iaitu kidam dan bakak ni termasuk daripada sifat ma'ani. Dah. Habis itu. Adakah jadi lari dengan ahli sunnah? Dah. Bahkan dia imam ahli sunnati wal jamaah. Habis itu. Haji jawab. Sikit dah. Biar ni tak ada hal lah. Ni tak boleh ni. Ni panjang. Dalil dia tu panjang. Kerana apa? Kerana dia buat mari istihalah apa? Amal istihalatud dauri. Ni kita ambil dhabit comel ni. Kita berhenti situ dulu. Jin jawab huwa an na'taqida annallaha qadimun wallahu a'lam. Kita berhenti situ dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimta minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah.